So tips pertama, untuk korang korang memastikan diet korang macam akan orang kata, boleh saya katakan akan berjalan lancar dan boleh dikekalkan sepanjang 2021 dan moga dengan hendaknya berkekalan untuk tahun-tahun yang akan datang. Pertama sekali, korang kena tukar mindset korang tu. Mindset ni korang kena tukar. Korang kena tukar yang korang bukan nak kurus sebab nak raya, nak pakai baju cantik masa raya, ataupun nak kurus sebab okay, aku nak kahwin tahun depan, okay, ataupun apa-apa faktor lain. Okay, korang kena faham yang benda ni, gaya hidup sihat ni adalah benda yang lifelong. Dia maksudnya adalah satu perjalanan sepanjang kehidupan. Dia bukan benda yang korang macam boleh buat sekejap-sekejap. Okay, aku target nak turun 10 kg. Okay, dah sampai 10 kg, aku stop. No, that's not the way untuk kita diet. That's not the way untuk kita, orang kata, melakukan perubahan dalam hidup kita, ke arah gaya hidup yang sihat, ke arah orang kata diet untuk jadi fit dan healthy. Dia punya mind tu kita kena tukar. Okay, sekarang ni korang kena set mind korang jadi positif. Korang kena set dekat minda aku sekarang ni aku nak diet. Sekarang ni aku nak tukar lifestyle aku nak kurus, aku nak jadi fit dan healthy adalah untuk sepanjang hidup aku. Bukan sekadar korang nak sekadar korang nak macam oh okay, aku nak turun sikit je, lepas tu aku dah capai 5 kg, aku dah tak nak turun dah lepas tu, ataupun aku dah malas nak fikir benda tu. Bukan macam tu. Korang kena tukar mindset korang. Penting sangat benda ni, sebab ramai gagal bukan sebab strategi. Ramai gagal sebab mindset diorang tak kuat. Kadang-kadang diorang aim nak turun 5 kg, aim nak turun 10 kg, aim nak turun, nak kurus sebab raya, aim nak kurus sebab nak kahwin. So after dah raya, okay, mula balik habit lama, naik balik berat badan tu. Okay, dah susah-susah turun kan, sampai orang kata masa korang punya wedding day tu, korang dah memang orang kata cantik dah, korang dah slim down. Adik, bila tiba masanya lepas dah kahwin, okay lah, korang dah jadi relax sebab majlis tu pun dah habis. So korang macam mula dah macam ambil mudah soal-soal soal-soal kesihatan, soal-soal berat badan tu, sebab korang rasa benda tu tak apalah, aku dah settle majlis tunang ke majlis kahwin aku. Itulah mindset yang salah sebenarnya. Sepatutnya korang tak boleh macam tu. Korang tak boleh ada pemikiran yang macam tu. Pemikiran yang sebenar adalah aku nak kurus, aku nak sihat, aku nak fit dan healthy, sebab benda ni aku nak benda yang aku pegang sampai hujung usia, sampai hari terakhir hidup kita. So itu mindset yang sebenarnya korang kena tukar. Fokus tu kena beyond ni maksudnya kita pandang jauh lebih daripada hari esok dan hari lusa. Kita kena sentiasa pandang bila berat badan kita sihat, bila kita mengamalkan gaya hidup yang sihat kan, apa benefit yang akan ada pada diri kita. Akan lagi positif kat diri kita. Kita pandang diri kita kat cermin pun kita akan rasa lebih bersemangat. Besar kemungkinan lah husband korang akan lagi macam rasa dihargai. Bukan sebab bila kita besar ni dia tak hargai kita, tak. Tapi bila korang maintain, korang tampil cantik untuk dia, dia akan rasa korang menghargai dia. Maksud saya macam tu, sebab korang nak jadi cantik untuk dia. Cuba bayangkan someone dalam hidup korang ataupun korang sendiri ada someone nak jadi terbaik untuk korang. Apa korang rasa pada orang tu? Macam bagusnya dia ambil effort untuk jadi terbaik untuk aku. So kalau siapa yang menonton live sini wanita, husband korang, maybe even tunang, korang pun akan rasa benda yang sama pada korang bila korang ambil effort tu. So benda ni korang akan nampak, even relationship dengan orang-orang yang kita sayang pun akan bertambah baik. Anda akan lagi positif kat diri, kesihatan anda akan bertambah baik. So benda ni is benda yang jangka masa panjang. Okay, so jangan jangan pandang benda ni just pandang satu target je. Okay, lepas dah kahwin, sampai majlis tunang je, sampai majlis kahwin je, sampai raya je. Bukan. Benda ni kita simpan untuk lifetime targeting. Maksudnya bila kita mulakan journey ni, kita nak kekalkan sampai hujung usia. Okay, thank you Puan Nur Ashikin, sebab Puan Nur Ashikin bersama saya dan
Thank you untuk apa tu, tag kawan bintang kejora. Thank you. Okay, so itu pertama berkenaan dengan mindset. So kita kena decide lah, kita nak buat benda ni, kita nak turun berat badan ni adalah benda yang kita nak kekalkan sepanjang hidup, bukan benda yang kita just nak buat untuk seketika sahaja. Okay. Kedua, trust the process. Jangan macam korang rasa macam aku dah cuba dah banyak ni, cuba lepas tu macam susah nak turun ataupun turun sikit je. Itu pun korang nak kena set mind korang balik juga. Jangan rasa bila macam korang nak slim down, korang target 10 kg contohnya, lepas tu korang dah cuba kan, baru turun 1 kg contohnya. Jangan putus asa, sebab korang kena faham semua benda ambil proses. Kalau sama dengan bila kita nak kurus, bila kita nak go through ke gaya hidup yang sihat pun, sebabnya bila berat badan kita bertambah kan, benda tu kan ambil masa juga, ataupun untuk kita jadi berisi ke, benda tu bukan berlaku dalam masa 1 ataupun 2 malam, benda tu pun ambil berminggu, mungkin berbulan. So kenapa bila kita nak kurus, kita nak give up cepat? Kenapa kita nak give up dalam masa seminggu ataupun 2 minggu, kita tengok efek tak ada ataupun turun sikit je kita dah give up? Bukan macam tu sebenarnya. Kita tak boleh ada mindset macam tu, dan cara pemikiran macam tu adalah bukan satu cara yang betul. Kalau korang nak kata memastikan korang punya diet ni lifelong kan, bertahan lama, korang kena faham benda ni ambil masa. Semua benda ni adalah proses. Kadang-kadang mungkin korang dah turun 1 kg kan, so apa kata korang teruskan apa yang korang dah buat, apa yang korang dah amalkan sampai dapat turun 1 kg tu, buat berulang-ulang sampai korang dapat aim. Katakan korang nak turun 10 kg kan, buat sampai turun, tapi kena trust the process. Trust the process. Jangan macam rasa cepat dah putus asa, cepat nak macam give up, rasa macam alah tak apalah, aku dah cuba dah cuba 2-3 minggu tak turun pun terus give up. Itu bukan mindset yang patut ada. Korang kena teruskan juga. Walaupun benda tu ambil masa, walaupun benda tu penurunan tu berlaku dengan perlahan, kenapa nak kena give up? Tak ada reason apa untuk kita nak give up, betul tak? So teruskan juga. No matter what happen, teruskan. Buat je sampai korang berjaya. Kalau korang dah nampak hasilnya sikit kan, dah turun 1 kilo 2 kan, apa yang korang dah buat untuk capai 1 kilo 2 penurunan tu? Teruskan usaha tu. Korang mungkin dah makan dengan lebih berkualiti, korang minum air yang cukup, korang ada tidur yang cukup. Apa yang korang dah buat, effort yang korang dah ambil untuk sampai orang kata dapat turun 1-2 kilo tu. So kalau korang nak turun lagi banyak, katakan 10 kilo, teruskan je usaha kecil yang korang dah ambil ni, yang korang dah dapat hasilnya, walaupun penurunan tu sekadar 1-2 kilo. Teruskan sampai korang berjaya dapatkan berat yang lebih ideal, sampai korang dapat target apa berat yang korang nak sebenarnya tu. So point kedua saya dekat sini is trust the process. Jangan rasa cepat give up, jangan rasa semua nak cepat je. Mana ada benda yang kita boleh dapat terus kan? Mana bila kita nak berjaya sebulan 2, nak berjaya, nak macam kalau katakan kita buka bisnes kan, contoh sebulan 2 nak dapat dah 1 juta, memang taklah. Semuanya benda tu akan mula sikit-sikit. Mungkin mula dengan kosong, tak ada sales langsung contohnya, lepas tu dia akan naik. So sama dengan berat badan juga, mungkin mula-mula turun 1 kg, tapi kalau kita teruskan, kita cari ilmu, kita cuba yang terbaik kan, untuk dapatkan maklumat apa yang kita kena buat untuk turunkan, dapatkan coach yang sesuai. Kalau korang perlukan suplemen untuk boost, dapatkan. Teruskan usaha, takkanlah berat tu tak turun, mesti boleh. So korang kena trust the process. Teruskan walaupun nampak macam kelam, macam iya ke, boleh ke ni kan, macam korang pun tak nampak arah tuju, betul ke, boleh. Tapi apa yang korang dah mulakan, korang dah nampak kesan positif, just teruskan je.
Okay, tak boleh give up dan tak boleh rasa macam semua benda nak cepat putus asa. Sebab kehidupan kita banyak benda lain pun kita tak boleh macam tu. So kenapa bab berat badan ni, bab ke arah gaya hidup yang sihat ni kita nak putus asa cepat. So tips kedua is trust the process. Percaya pada proses. Teruskan dengan apa yang korang boleh buat. Teruskan. Dan jangan cepat rasa macam nak putus asa sebab tak nampak kesan daripada peringkat awal. Apa pun kena berjuang sampai garis akhir. Kalau korang dah start, korang kena habiskan. Korang nak mulakan journey, especially kita nak masuk Januari ni, korang kena habiskan journey korang. Korang kena tetapkan matlamat dekat diri, tak 2021 ni aku kena, aku akan dapat berat impian aku akan capai apa yang aku nak. Sebab dah lama sangat aku tangguh. Dah banyak sangat isu-isu yang mungkin menyebabkan kesihatan terganggu, mungkin ada juga keharmonian rumah tangga terganggu. So tahun ni aku akan buat. So tetapkan pendirian, just go on. Okay, jangan cepat putus asa dan jangan fikir benda-benda negatif tu. So itu yang kedua. Ketiga, korang kena macam ada nawaitu untuk kurus tu. Macam kenapa korang nak kurus, dan cara yang paling mudah kenapa nak kurus ni korang kena tanya diri. Saya ada satu live yang khas tentang benda ni, dalam 40 minit juga live tu, apa big why korang nak kurus. Yang tu korang kena tanya pula balik dekat diri korang kan. Korang kena jadi macam, korang kena go deep dalam diri. Korang kena tanya, sebab kadang-kadang kita ada macam tendensi nak tipu diri. Bila orang cakap pasal berat badan ideal, orang cakap pasal perlu slim untuk sihat, okey kita pun terus betul aku nak kena slim sebab aku nak sihat. Tapi korang kena tanya deeply inside yourself, pergi detail, pergi dalam diri, tanya sebenar-benarnya kenapa. Mesti ada something yang nak mendorong anda. Benda tu mungkin apa-apa sebab, mungkin suami yang dah mula tegur ke, macam saya rasa awak macam dah berisi lah, macam better awak slim down sikit contohnya. Ataupun anda dah mula ada penyakit-penyakit yang doktor dah warning untuk kurangkan berat badan, then you feel macam dah tak boleh fit in baju-baju semua, dan nak kena beli baju baru kan. Tak selesa bila pandang kat cermin, ada orang ejek, ada orang merendahkan korang, kena perli dengan kawan-kawan dekat office, benda-benda macam ni, So nawaitu untuk kurus tu korang yang kena fikir. Sebab bila korang ada sebab, korang punya nawaitu tu kuat, korang tahu kenapa korang nak kurus, korang tak tipu, tak dibayangi oleh macam orang kata korang tutup korang punya mata, kata aku nak kurus sebab aku nak sihat, ataupun aku nak berat badan ideal aku sebab aku nak sihat kan. Kalau korang cuba tak tipu diri just sebab sekadar nak sihat, kalau cuba cari satu sebab betul-betul kenapa. Sebab sihat ni dia terlalu dia kenapa sihat, kenapa dah mula ada diabetes, ada potensi ataupun dah ada terkena mild stroke. Sebab obesity kan dia boleh bawa pada mild stroke juga. Dah mula nampak husband pandang-pandang perempuan lain, walaupun memang dia setia dengan kita lah, tapi mata dia tu macam melilau je pandang bila kita keluar. Contoh mungkin kita macam sakit hati ke, bengang ke, ataupun doktor dah warning ke, kawan-kawan dekat office ejek baju kita dah mula sendat ke, macam-macam reason akan ada, korang je yang tahu. So benda ni kaji dalam diri balik, jangan tipu diri cakap okey tak apa, just nak sihat je. Korang kena ada betul-betul satu reason yang kuat kenapa korang nak kurus, baru korang akan diet tu konsisten. Korang takkan biarkan diet tu ke laut. Sebab apa? Sebab korang tahu korang ada sebab kenapa korang nak kurus. Tapi kalau korang ambil mudah, korang tak kaji, korang tak selidik kenapa sebenarnya korang nak ada berat badan yang ideal ni, kenapa korang nak jadi lebih sihat untuk diri korang kan. So mungkin besar kemungkinan korang tak akan berusaha, ataupun korang akan pandang benda tu macam benda mudah. So menyebabkan korang punya diet pun macam turun naik, macam sekejap diet, sekejap diet, sekejap tak kan. Okay, dia sebenarnya diet ni dia macam analogi macam layang-layang tau. Kalau ada punya nawaitu tu kuat kan, sebab kita yang kontrol layang-layang tu. Kalau korang punya nawaitu tu kuat, dengan izin Tuhan korang akan
boleh control. So kalau korang rasa korang dah tersasar jauh kan, korang akan tarik balik diri korang, datang balik dekat. Tapi kalau korang macam tak, korang lepaskan tali tu, memang terbabas lah cerita dia. So korang nak macam mana? Korang nak lepaskan tali layang-layang tu, nak biarkan benda tu melayang dan korang terus ke laut diet tu, ataupun korang punya impian ataupun korang punya journey untuk capai berat badan yang impian atau berat badan impian ataupun ke arah gaya hidup sihat, ataupun korang rasa korang nak kontrol tali tu. Sebab korang yang tentukan hidup korang, korang yang tentukan benda ni. So korang kena fikir benda tu. Okay. So yang ketiga tu nawai tu untuk kurus lah. Dan sebenarnya kalau korang tahu vision board kan, macam kita ambil selai kertas ke cardboard kan, cuba anda ambil satu orang kata gambar kan, perempuan ataupun wanita yang korang rasa macam korang nak dapat body weight macam dia kan, ataupun bentuk badan macam dia, dan korang pandang vision board tu tiap-tiap hari mula 1 Januari nanti. Dengan izin Tuhan, bila korang, dia macam magnet tau, bila korang nak sesuatu, lepas tu korang asyik tengok benda tu Tuhan akan macam tarikkan korang ke arah effort untuk korang dapat benda tu. Sebab tu macam dia macam konsep magnet rezeki lah. Macam rezeki, kalau katakan kita nak capai apa-apa kejayaan dalam hidup kan, macam bila kita nak, kita terlalu nak benda tu, Tuhan akan tarikkan kita. Macam Tuhan akan lorongkan kita, okay, apa kau kena buat. So Tuhan akan tunjukkan tau kat depan kita. Dia akan lalukan dekat feed Facebook ke, ataupun kita terdengar dekat radio ke, ataupun kawan-kawan kita nasihat kita ke. So kita akan sentiasa macam didekatkan dengan apa yang kita nak tu. So sama bila korang letak impian nak turunkan berat, nak go through gaya hidup yang sihat kan, especially kalau korang ada berat yang critical sekarang kan. So apa yang akan berlaku? Korang akan sentiasa nampak mungkin gaya pemakanan yang korang patut amalkan, ataupun coach yang boleh bantu korang. So benda tu akan sentiasa datang. Tuhan akan tunjukkan sentiasa apa langkah seterusnya yang korang kena buat untuk capai benda tu. So itulah gunanya vision board tadi tu. So kalau macam nak dapat berat badan impian tu, salah satu yang memang korang aim, korang targetkan, ambil benda tu, cari mana-mana gambar mungkin siapa artis macam kat ini Mastura ke kan, contohnya gambar dia yang anda suka, ataupun mana-mana artis lain. Kalau bukan artis pun tak apa, mungkin figura business ataupun figura corporate kan, yang anda rasa anda kagum dengan tengok dia boleh maintain body dia cantik, dengan dia berjaya lagi kan. Anda ambil gambar tu, gunting dan tengok gambar tu tiap-tiap hari. Tengok gambar tu tiap-tiap hari dan sematkan kat fikiran, ini yang aku nak, ni yang aku akan capai. Dengan izin Tuhan, anda akan dapat benda tu. Okay. So ketiga tu adalah nawai tu, dan cara anda nak, orang kata, nak dapatkan benda tu. Macam mana nak tarik benda tu dekat reality. Itu yang ketiga. Lepas tu keempat ni, tukar anda punya pemikiran. Jangan selalu rasa macam makanan tu reward, senaman tu hukuman. Sebab kita selalu macam tu kan, macam bila kita diet kan, bila kita ada macam ni lah, kita diet. Lepas tu saya pernah cakap kan, kita tak boleh namakan cheat day tu as cheat day, kita akan namakan sebagai reward day kan. So korang selalu anggap macam bila makan, hari yang korang boleh makan tu reward day kan. Lepas tu kalau korang sorry tersasul. Okay, hari yang korang kena senaman ke, exercise ke, korang akan anggap benda tu apa? Korang akan anggap benda tu, ni hari hukuman tu aku sebab aku dah termakan extra semalam, ataupun 2 hari lepas. Korang kena tukar mindset macam ni. Makanan tak semestinya reward dan senaman, bukannya hukuman. Okay, so korang kena fikir, korang makan untuk korang time, korang enjoy time dengan keluarga, semua itu pun benda yang korang kena buat juga untuk korang punya kesihatan mental. Dan bila korang nak kena pergi exercise pun tak salah korang buat kan, apa masalah dia. Just fikir, semua perubahan, semua benda positif yang korang buat dalam hidup korang adalah benda yang korang
perlu buat. Maksudnya bila korang macam makan dan spend time dengan family semua, benda tu pun satu hadiah untuk diri korang, sebab korang dapat award masa untuk korang bersama dengan family. Macam enjoy time dengan family, release stress, mungkin boleh gelak tawa sama-sama kan. Mungkin ada berkongsi-kongsi rasa ke. Kan biasalah kan, kalau kita dengan family kita kan macam banyak benda kita nak borak-borak, bincang-bincang kan. Okey, tapi bila korang kena exercise pula, jangan anggap benda tu hukuman. Sebab bila bila korang kena exercise, anggap tu aku tengah buat something yang untuk sihatkan diri aku. Benda ni adalah untuk aku jadi sihat, dan bila aku sihat, aku boleh jadi seorang yang lebih, orang kata, efficient. Aku boleh jadi lagi terbaik untuk family, lagi terbaik untuk keluarga, lagi terbaik untuk majikan kan, lagi terbaik untuk anak-anak dengan suami aku, sebab aku akan lagi energetik untuk buatkan kerja ke uruskan rumah tangga dan sebagainya. Kena fikir macam tu bila korang pergi gym kan, untuk orang kata korang punya workout time kan. Jangan anggap benda tu time yang korang terhukum pula sebabnya dah termakan lebih. Jangan tukar pemikiran tu, jangan jadi negatif macam tu. Okey. Dan kelima, tips yang 5, korang kena terima keadaan diri korang dan jangan ada perasaan negatif yang melampau. So tak kisahlah apa pun berat badan kita sekarang dan apa pun bentuk badan kita sekarang, tapi kalau korang tahu korang kena ambil tindakan seterusnya untuk korang slim down atau untuk korang kurus kan, kenapa korang tak nak ambil tindakan? Masalah ramai antara kita tak boleh terima diri kita kan. Kita rasa terlalu negatif pada diri. Bila pandang kat cermin, kita rasa rendah diri, kita rasa kita gemuk semua kan. Macam kita tak nak ambil tindakan untuk ubah pun masalahnya. So korang janganlah bertangguh. Itu tips kelima. Korang kena terima diri korang dengan positif, sebab setiap antara kita ni kan, orang kata macam diri kita ni is apa yang Tuhan dah bagi dekat kita kan, untuk kita jalani kehidupan kita, untuk kita belajar, untuk kita lalui kehidupan kita ni, untuk menjadi hamba Dia. Untuk apa? Untuk kita belajar menghargai Dia, kita belajar menampakkan kebesaran Dia kan, sebab dah memang kita hamba kan pada Tuhan Yang Esa. So apa yang saya nak maklumkan kat sini adalah korang terima diri korang seadanya, tapi korang jangan bertangguh untuk buat penambahbaikan. Kalau korang dah tahu sekarang ni berat badan korang kritikal, kenapa korang nak tangguhkan proses untuk pergi untuk korang slim down, proses untuk korang buat apa tindakan seterusnya yang perlu. Kalau kita dah tahu ada benda yang kita kena buat, ada tindakan yang kita kena buat, kita buatlah. Janganlah macam bila kita dah tahu kita kena ambil tindakan, kita dah tahu dah kita ada masalah tu, dah lah kita tak nak terima diri kita. Lepas tu kita tak nak lagi ambil tindakan untuk buat perubahan tu. Okey? So tips kelima tadi, anda kena terima diri anda dan jangan bertangguh untuk ambil tindakan yang perlu untuk capai apa yang anda nak, untuk capai berat badan yang anda nak.